Okey, hari ni Kak Zada nak masak puding jagung. Original nama dia ialah Dollar Corn Pudding ya. Saya pernah mengajar ni tahun 90-an dan resepinya juga saya dapat dari Jakarta ya. Saya belajar dengan Pak Hadi Tuendi di Jakarta ya. Kita masukkan dulu air sebanyak 225 ni. Okey. Kemudian kita masukkan susu cair. Gula dan agak-agak serbuk ni tadi. Dan jangan lupa pewarna kuning. Sedikit pewarna kuning. Okey. Kita masak dia hingga dia mendidih ya. So bila dia mendidih bermaksudnya gulanya dah larut bersama dengan agak-agaknya pun juga larut ya. Untukkan api, kita akan tuangkan adonan ni ke dalam loyang. Kak Zara guna loyang 10 x 10 inci ya. Okey, so kita akan sejukkan dia hingga dia beku ya. Tapi kalau perempuan buat kat rumah, jangan masukkan panas-panas macam ni, rosak pula peti sejuknya. So okey, kita nak masak bahagian B. Bahagian B dia ialah air sebanyak 400 ni tadi. Ya, bahagian B. Kita masukkan gula dan agar-agar. Kita masak dia hingga dia mendidih. Okey. Acuan yang Kak Zada guna untuk buat agar-agar ni seperti biasa, pastikan airnya semua mendidih lah. Gulanya larut dan agar-agarnya larut juga. Okey, ni rupa dia. Dia perlu diletakkan dalam loyang ya. Kalau tidak sebab dia lembik, silikon dia lembik, so kita kena letak dalam loyang. Ni acuan kalau tengok pada rupa dia tu acuan cannelé ya. Kita akan ambil adonan yang jernih ni tadi. Sedikit, lebih kurang dalam, tinggalkan sedikit untuk kita nak buat hiasan nanti. So yang ini kita nak masukkan jagung. Okey, kita akan masukkan jagung. Masukkan terus juga tadi. Okey, kita akan kacau dia. Kemudian kita akan tuangkan ke dalam acuan ni. Lebih kurang 1 sendok macam ni lah. Bersama dengan jagung ni lah. Okay. Alright, so ni rupa dia. So kita akan sejukkan dia dulu. Ya, hingga dia keras. So sambil kita akan tukarlah, ambil yang tadi kita dah buat yang bahagian A tadi So ini bahagian B. Kak Zana nak buat hiasan menggunakan acuan macam ni, tapi acuan ni terpulang kepada perempuan ya. You nak pakai acuan apa, tak ada masalah. Ya, so kita akan guna macam ni lah. Tegak pun saja. Baik-baik ya, kena tengok ya, jangan tertekan yang sebelah tu pula. Sekarang nanti kena buat balik pula kan. Okey, nampak tu. Oi, cantik. Okey, so yang ini jangan buang, yang ini kita akan guna nanti untuk dicampurkan dalam acuan C ya. Ataupun adonan C, acuan C pula, adonan bahagian C. So lebihannya ni nanti kita akan masak bersama dengan bahagian C yang ini. Kalau nak makan pun boleh juga. Tak boleh buang ni. Ni kalau tak nak pun boleh makan dah ni. Sedap. Dia baru je nak macam nak kaut tadi. Ni rupa dia lah ya. Dah keras bersama dengan jagung ya. Alright, kita akan ambil yang ini. Okey. Kita akan letak atas ni. Nampak tu.
pacuan dia berbunga-bunga. So kita letak dia macam ni lah. So nanti daripada atas nampaklah sikit bunganya tu, tapi taklah nampak sangat sebab ada jagung. So kita akan letak ni supaya dia melekat nanti. Oh tu je dulu sinar ni. Boleh nampak dekat dalam dia terus tau. Buat sama juga macam ni, terap. Kemudian susunlah bunga ni, buat lebih-lebih bunga dia pun tak apa. Ya, kalau nak buat satu loyang, bunganya tu habiskanlah. Tu dia terendam bersama dengan yang jernih ya. Alright, kita akan keraskan. Alright, kita nak buat bahagian C. Kedua-dua ni air, susu cair. Kita kena masukkan lebihan ni. Ya, lebihan yang kita terap tadi tu. Gula ni kena ambil lebih kurang dalam 1 sudu makan, masukkan dalam, ataupun 2 sudu makan masukkan dalam kuning telur ni ya. Nah, selebihnya kita masukkan dalam ni. Okey, kita masukkan 2 paket agar-agar. Satu paket ni 10 gram ya. Ada yang bertanya itu hari masa Kak Zara guna. Lebihan jagung ni kita akan masuk nanti dalam adunan ya. Okey, ni putih telur. Pukul hingga dia gebu lah, hingga dia naik. Okey, kuning telur kita akan pukul bersama dengan gula. Jadi macam ringan ke? Dia jadi buih. Alright. Sama juga kita akan masukkan putih telur di dalam ni. Nampak tu Zai, dia dah hancur ya, yang kita masukkan bahagian tadi tu. So bermakna panasnya dah cukup untuk nak melarutkan agar-agar tu tadi. So kita pastikan ni kita kena kacau hingga dia mendidih lah. Ya, kena mendidihkan dia. Okey, kita akan masukkan, ambil 1 sendok ni ke dalam kuning telur. Kita tak boleh masuk kuning telur ni direct terus dalam ni sebab kita takut nanti kuning telur dia jadi masak ya, kedel. Masukkan sikit-sikit agar-agar panas ni dan kita tuangkan balik. Baru kita masak balik. Barulah dia jadi pekat. Sama juga kita akan masukkan putih telur di dalam ni. Okey, bila dah tercampur, masukkan dalam periuk ni. Be careful lah maksudnya. Kaedah dia punya sama juga dia punya kaedah dia. Tapi api dah tutup ya. Apinya dah ditutup. Okey, kita akan bahagi 2 agar-agar kita ni. Saya ada 2 mangkuk kat sini yang sama, jadi saya tak perlu timbang. Bila ada mangkuk 2 yang sama, kita tak perlu timbang. Okey, kita nak masukkan perasa Nescafe dia. Kita pakai 3. Jadi dia rasa banyak sikit lah rasa Nescafe-nya tu. Ini hanya Nescafe kosong. Kita nak bagi dia flavor saja. Yes. Flavor dan ada sedikit warna lah. Okey, yang ini kita akan masukkan lebihan jagung. Tengah ada lagi setengah tin jagung. So kita akan masukkan lebihan jagung. Nampak? Ni yang dah siap ni, nampak tu ya. So kita akan sagak-sagak sikit supaya agak-agak ni masuk lah, supaya dia tak berpisah nanti. Dia melekat lah. So kita akan masukkan. Okey, ni rupa dia. So kita akan keraskan, garik-garik sikit lah. Ni yang bahagian Nescafe ataupun rasa kopi lah ya. Okay,
Kita akan letakkan yang bahagian putih ni pula. Yang ini ada jagung. Mudah-mudahan dia dah keras lah, so kita boleh, okey dah keras. Alhamdulillah. Ini satu yang pertama, set yang pertama dah masak, dah siap. Dah siap kita punya satu set yang pertama. Cantik ya, kita ada layer of Nescafe kat bawah tu. Kemudian ada pula lagi layer yang kita letak tadi, yang susu, ada adonan susu dan yang jernih. Dan okey, insya-Allah kita jumpa lagi esok dengan menu dan resepi yang terbaru. So Kak Zaida mohon maaf jika ada salah silap, salah kata, salah bahasa, salah laku. Kita jumpa lagi nanti esok. Assalamualaikum. Bye.